أبو طالب وقريش. بعثت هذه المبادئ السمحة الأمل في نفوس المستضعفين، فأقبلوا يتدافعون إلى الإسلام إقبال الظمأ على زلال الماء، فيتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبر والتكريم، ويبسط لهم وجهه وقلبه ومجلسه، ويسوي بينهم وبين الذين يؤمنون من السادة والأشراف، لا يفرق في ذلك بين الغني والفقير، ولا بين القوي والضعيف، ولا بين الحر والرقيق، ويقف منهم جميعا موقف الأخ الشفيق والوالد الرحيم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. Sebelum pada ni kita dengar bahawa setelah Abu Lahab kacau majlis Nabi SAW, maka orang Mekah orang panggil pakat jenguk orang tanya khabar apa yang jadi bala di antara tok saudara dengan anak saudara sebelum pada ni baik sangat apa ni anak beranak ni. Maka aku jawab kesimpulannya bahawa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam mengemukakan satu ajaran yang Allah Taala ajar pada dia kerana dia telah dilantik menjadi nabi. Menyebabkan Abu Lahab marah. Bahkan Abu Lahab melahirkan perkataan yang semacam deki dengan Nabi. Bahawa Bani Hashim, Bani Manaf, apa selama ininya bertewah nak badi cari pengaruh. Tiba-tiba bila dekat nak orang dekat nak tamat apa ni perlombaan ni, maka Bani Hashim kata itu Nabi Muhammad mengatakan dia Nabi. Sedangkan Nabi-Nabi ni benda tak boleh tewah, benda bahasa nasib. Jadi kata dia main lah pokok ni. Jadi Abu Lahab anggap Nabi ni main lah. Kerana dia kira dia Nabi, sedangkan orang lain nak mengaku jadi Nabi kan tak boleh. Maka mulailah geger pengaruh Islam, ajaran Islam dan pengaruh Islam ni geger dan meluas di Mekah. Dan akhir sekali tu kita ni bawa satu ayat yang memberi ingatkan kepada orang yang buat khianat pada pokok Nabi ni, iaitu innama yu'akhiruhum yawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartad ilaihim tarfuhum. Mana orang-orang jahat ni walaupun atas dunia ni kadang-kadang tidak mendapat balasan ya setimpal daripada Allah Taala, tapi dia jangan fikir bahawa Allah Taala terlupa dia ataupun Allah Taala malu-malu takut dia, tidak. Bahkan kelewatan ni sengaja dirancang oleh Allah Taala supaya dosa dia semakin hari semakin banyak. Dan bila siapa hari tertentu namanya hari kiamat, maka balu akan menipu dia, siapa mata dia terbelalak dan hati perut dia akan jolok naik ala kata dengan siapa orang panggil macam cabut hati dada dari sana. Habis dekat tu. Kemudian sama balik mana ni pula, kata dia ba'asat hadil mabadi'us samhah al-amal fi nufusil mustada'afin. Ajaran Nabi yang berupa asas, yang berupa akidah tadi menimbulkan al-amal, harapan yang begitu sekali kuat dalam jiwa orang-orang mustada'af. Mustada'af mana orang-orang tertindas. Orang yang diberi gaji tak cukup, orang yang diberi layanan tak baik, orang yang diberi kata-kata yang begitu tak memuaskan telinga apa semua sekali. Orang-orang yang sebegini memang ramai di muka dunia ni, dan orang ni bila dengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ucapan Nabi itu menimbul sini harapan yang begitu sekali kuat dalam hati mereka. Sejak dulu siapa kala ni, siapa kiamat pun, orang-orang tertindas akan jadi gagah semula untuk melawan kuasa-kuasa taut. Jadi disebut oleh Quran sebagai kuasa taut ni, walaupun dia tidak mempunyai senjata, walaupun dia tidak mempunyai pelekatan perang. Kerana senjata ni jatuh nombor 2. Pelekatan iman oleh dada askar tu yang menjadi nombor 1 sekalipun. Senjata walau bagaimana modal, walau bagaimana sophisticated sekalipun, kalau boleh tangan orang penakut, kalau boleh tangan orang penutup kira lari ya, maka tak kira senjata komputer berapa semua tak pakai kerja berapa. Tapi kalau batu-batu anak panah berapa sekalipun kau duduk tangan orang yang beriman bahawa hidup dia, kalau dia hidup dia berjaya, kalau mati pun dia syahid, maka senjata apa sekalipun beri tangan dia insya-Allah akan pakai kerja semua. Sebab tu kata dia fa'aqbalu yatadafa'una al-islam iqbal az-zama' 'ala az-zulal ma. Maka semua orang-orang tertindas ini
Berubuk-ubuk, tolak menolak, berubuk-ubuk terima Islam sebagaimana berubuknya orang dahaga bila berdepan dengan air sejuk. Sebagaimana orang dahaga bila berjumpa air sejuk, air batu, air minyak, air gula, berapa pun orang pakat nak belakang. Begitulah orang-orang tertindas tadi dengan sebab dia tahu ajaran Islam yang begitu duduknya, semua orang pakat nak ke Islam belakang. Dan ajaran Islam yang paling menggembirakan manusia ialah bahawa lepas pada kita hidup ni, lepas pada kita mati ni, akan kita hidup balik. Sebagaimana hidup kita ni, bila tidak ada kuasa kita, tahu-tahu kita ni hidup. Begitu juga hidup kali yang kedua pun tidak ada kuasa kita, tahu-tahu kita hidup balik. Tak kira orang nak hidup, dan orang tidak nak hidup pun, dia kena hidup juga. Hidup itulah akan berdepan dengan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala akan balas orang-orang, balas sekor-sekor orang jahat di muka dunia. Yang menyebabkan kita kena banyaknya orang ni jadi segar balik, dia ni buat jahat ni. So itulah Tuhan, perut kita kena butuh, tepat, kepala, pecah habis kepala. Naik buah tu, orang jadi berani, orang jadi gagah, orang jadi berani. Melawan kuasa-kuasa jahat. Faitalaqahum Rasulullah bil birri wa takrim. Bila orang tu mari nak terima Islam, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sambut orang tu dengan penuh baik, dengan penuh hormat. Wa yabsutu lahum wajhahu wa qalbahu wa majlisah. Dan Nabi buka untuk mereka, buka muka, buka hati, buka majlis. Buka majlis maknanya beri peluang pada orang tu duduk walaupun dia Nabi, dan orang lain tu orang jahil pun Nabi terima juga. Buka hati maknanya kalau salah orang kecek uduh, salah orang kata uduh ke Nabi kita, terima dengan dada terbuka, tidak berasa sebok-sebok, tidak berasa dada nak menguh ke apa dah. Dan buka muka maknanya senyum, tidak keruk bulu kening apa dah, tidak keruk daya pada senyum, sama berseri, sama muka, yang menyebabkan orang di majlis dia tu duduknya keadaan senang hati, tidak berasa cemas, tidak berasa gapo. Kan tengok muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum selama-lamanya. Wa yusawi bainahum wa bainal ladina yu'minuna min as-sadah wal ashraf. Dan Nabi kita letak sama di antara orang panggil orang mustada'af tadi, dan di antara orang lain asalkan dia guna, baik pun golongan sadah, baik pun golongan ashraf. Ashraf ni kita panggil pokok Tok Said. Sadah ni kita kira pemimpin-pemimpin hok biasa. Dan pokok Tok Said sekalipun bila duduk depan majlis Nabi tak ada buat satu beza dah. Tidak kata pemimpin duduk ke sini, puak-puak puak-puak Tok Said duduk sini, puak-puak hak tidak Tok Said apa hak panggil keluarga ni duduk suku. Keluarga tak keluarga, orang dalam, orang luar, semua kena diletak serupa asalkan dia tu yang mukmin. Sebagaimanalah majlis sembahyang dia dah. Dia kita sembahyang nak jubah, tak timbul raja duduk mana, menteri duduk mana, rakyat duduk mana, siapa dia pergi dulu jumpa dengan Tuhan duduk depan. Siapa dia malah jumpa Tuhan duduk belakang. Tak kira menteri, tak kira berapa sekali. Itu cara dia. Tak suku Pak Raja tu ada resah kita. Ada resah orang Melayu. Dia hormat saja dia tak depan tu. Tapi raja sendiri tu dia kena faham bahawa orang letak dia depan dia atas dunia tidak mesti di akhirat pun duduk depan juga. Dia kena faham situ sudah. So yang keduanya bila dia duduk depan, dia jangan berasa bahawa dia ni lebih duduk di istana, siapa ke masjid dia lebih juga. Jangan. Kalau istana tak apalah apa di istana dia, tapi di masjid dia rumah Tuhan ni, ini satu tempat berlatih diri, tempat terbiah diri, apa nama ni, duduk sama rata dengan orang bawah, dengan orang atas, dengan orang kaya, dengan orang miskin, orang jahil, orang lain. Siapa dia berasa nak baik dengan Tuhan dulu, dia duduk depan. Siapa dia berasa malah jumpa dengan Tuhan, dia pakai belakang. Tak kira siapa kan. La yufarraqu fi dhalika bainal ghani wal faqir. Nabi tidak membeza-bezakan dalam majlis dia antara kaya dengan orang miskin. Wala bainal qawi wal dhaif, dan di antara orang ada power, ada kuasa, dan di antara orang kampung, orang dhaif. Wala bainal hur wal raqiq, dan juga tidak ada beza di antara orang yang bebas merdeka dan raqiq. Raqiq ni orang hamba abdi. Orang hamba abdi ni ialah orang kafir, dia kalah waktu perang. Maka sebanyak mana orang kalah tu dijadikan orang tawanan, dia dipanggil. Tapi zaman hari itu kerajaan tidak tega, mudah kerajaan tak ada PT zaman hari itu masing-masing gitu ya. Maka Nabi kita pergi pada orang-orang tertentu, mengambil 2 orang, 4 orang, 5 orang, 10, 15 orang, mengikut keadaan kuasanya. Orang lagu ni disebut raqiq, hamba. Bila dia masuk Islam, bila dia dimerdekakan, maka jadi dia tu merdeka seteruskan dia lah. Tak ada dengan Islam dia berkata. Wa yaqifu minhum jami'an mawqif al-akhi syafiq wa rahim. Dan Nabi-Nya meletakkan diri dia sendiri banding orang lain itu ibarat adik-beradik atau ibarat pok yang sifat rahim. Nabi ni anggap diri dia sebagai adik-beradik dengan orang lain.
Tidaklah kata mata aku Nabi, aku duduk rapah habis. Tak. Adik-beradik. Ataupun lebih-lebih lagi Nabi anggap diri ini sebagai seorang bapa. Yang benar-benar bersimpati dengan orang bawah. Walaupun orang bawah itu lebih tua pada dia. Wa ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Kerja Nabi-nya nyuruh orang buat benda ma'ruf dan melarang orang buat benda munkar. Benda ma'ruf, benda munkar. Ma'ruf ni gapo dia, munkar ni gapo dia, memang sengaja Allah Taala tidak buat sengaja. Tidak buat sengaja benda ma'ruf gini. Cuma dia royak tahu kasarnya benda aku setuju ni ma'ruf. Mana ma'ruf ni benda yang orang tahu belakang dah, benda ni benda molek walaupun Nabi aku tak royak. Dan memangnya begitu sungguh. Manusia ni kalau dia mikir secara lepas bebas, tidak dipengaruhi oleh orang itu, tidak dipengaruhi oleh ajaran yang berani, maka dalam kepala manusia ni ada otak yang Allah Ta'ala beri awal lagi dia manusia boleh care molek uduh. Judi molek kau uluh. Orang tahu belakang bagian uduh. Kalau mana boleh jadi kita dapat duit dengan sekelip mata banyak. Dan bagaimana dia tidak payah, dia tidak susah payah, tiba-tiba duit beranak jadi kedua. Kita tak boleh jadi. Semua orang tahu belakang. Bagian uduh. Apa nama zina, orang tahu belakang uduh. Arak, orang tahu belakang uduh. Tapi yang biasa molek tu kerana kita dipengaruhi oleh orang kita, oleh kampung kita, oleh suasana negeri, pemerintahan negara, sebuah negara tu membesar-besarkan arak, maka orang tu biasa molek arak. Tapi kalau dia pengaruh ni tepi dan manusia fikir dengan cara otak dia secara sebagai seorang manusia, maka hak molek pun manusia tahu, hak uduh pun manusia tahu, mari agama ni sebagai muayyid, sebagai penyokong di atas hak manusia tahu dia. Itu masalah hubungan ini beralih besar dalam ulama di kalangan ulama tauhid kita. Apalah wa yuhillu lahum at-tayyibat, dan Nabi Muhammad ataupun Islam menghalalkan bagi manusia sebanyak mana benda molek, wa yuharrimu alaihim al-khaba'is, dan Islam mengharamkan kepada manusia sebanyak mana benda uduh. Mana sebanyak mana benda agama kata tak baik, celah benda tu benda tak molek tak semati. Ini kalau kita buat juga akan dipenuh itu. Masalah reba lah kita kata. Masalah reba ni sejak daripada zaman berzaman lagi tak ada agama di muka dunia ni yang mengatakan reba ni baik. Tetapi orang buat juga akhir sekali jadi apa dia? Dunia ni walau belah mana sekalipun, belah mana kaya sumber keuangan itu bertambah hari-hari sekalipun, jadi lagu mana? Jadinya dengan sebab reba ni hak kaya, hak miskin itu kau melayak. Dia hak kaya dah bengkrak. Kenapa? Berpunca daripada apa ni reba. Dan dalam 2-3-4 bulan baru ni kita semua dengar dari sahabat dalam video Perancis, buah negeri yang kaya di muka dunia ni, yang dikira kuasa besar lah dia panggil. Perancis terpaksa potong hutang dia di negara-negara Afrika. Banyak negara-negara Afrika dan negara Amerika Selatan, orang panggil Amerika Latin, dia berhutang begitu banyak daripada Perancis hingga siapa tak boleh bayar. Dia kalau kira nak bayar apa tak boleh. Banyak bunga pada garis. Banyak bunga pada dahan kapal jadi sedekah. Banyak doa tu jadi sedekah. Maka Perancis ni sia saya aku dia pasal. Jadi kita tak boleh juga lah. Boleh juga. Sebenarnya bila beri bunga begitu banyak, maka aku kau kaya. Rupanya orang tak boleh bayar. Dia tak boleh bayar, maka dia senang. Kerak ni. Maka halal berhalal lah. Dunia akhirat masa tergit lah dia ni. Tak boleh pergi. Orang jadi miskin. Sebab itulah. Negara jadi miskin, orang jadi miskin. Negara orang panggil negara muflis, dan orang itu jadi muflis. Tapi dengan sebab negara tu walaupun dia muflis, sepatutnya bila negara tu diiklan muflis oleh sebuah bank yang berhutang ke dia, maka sepatutnya dia boleh petuh negara tu. Orang panggil boleh jajah semula. Tapi dia nak jajah pula ni tak sampai hati. Kalau orang berontok, orang melawan, orang berapa, akhir sekali dia kata tak apalah, apa-apalah. Tetapi atas orang persoalannya, bila disebut muflis, memang orang tu diiklan tu muflis. Orang tu tidak dibenar lagi berhutang, tidak dibenar lagi bersegan. Ada muflis tu. Jadi walau bagaimanapun, yang sebab reba ni barang tak molek, maka awal-awal lagi Islam haram. Islam mengharamkan barang ni. Simpulnya, tiap-tiap barang yang Islam kata haram, apa kata itulah barang tak molek sungguh. Walaupun kita buat juga. Dan sebagaimana apa ni, begitu juga sebaliknya, tiap-tiap perkara yang Islam kata barang ni barang wajib ke barang berapa, pakai yakinlah barang ni barang baik. Kalau tak si buat pun, akhirnya dia susah juga kita. Kita tidak buat barang yang molek. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Dan Islam ni mari kutip dua hadis segala bebanan dan segala belenggu-belenggu yang selama ini menimpa mereka.
Mana Islam ni satu daripada kelebihan dia kutip buah habis segala bebanan yang menipu kat atas manusia yang pernah berlaku zaman belum daripada mari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi Musa misalnya, waktu Nabi Isa misalnya, ada perkara-perkara tertentu yang menyusahkan manusia, Islam mari buat. Misalnya sekadar mengingat maknanya najis ni kalau kena kain kena buti. Basuh-basuh tak boleh, kena buti. Cari lah, kenapa? Kena najis. Islam mari tak payah buti lah. Ambil air, basuh, cuci, jadi elok. Basuh, jadi cuci. Hatta kalau kita basuh ganye, tapi romok najis itu ada juga merah-merah, bukan darah, bukan? Tapi barang tu bila kita keluar, putus dah air. Tapi warna tu ada lagi. Islam kata tak apalah. Apa begitulah bebanan yang dibuat oleh Islam, setelah yang dibuat oleh Islam, daripada zaman dulunya memang benda tu berlaku. ويضرب لهم المثل الكامل بخلقه ودينه وهم يتبعونه ويقلدونه. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni menjadi buah mulut orang, menjadi misalan, jadi bandingnya orang dari segi perangai, dari segi agama. Mana molek tak jauh Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam, hingga sampai ketika tu orang seperti kampung seperti negeri tu buat misalan. Buat misalnya tetap jauh. Allah berjauh supaya Muhammad. Kalau maknanya, kalau balik kapur dulu muka Allah budak ni berjauh supaya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad terjadi kehanasan mulut orang sebagai orang yang paling jauh. Sebab itulah orang terima Islam kerana ajaran Islam ni molek. Nak rakyatnya untuk nak suruh orang ni masuk Islam, nak suruh orang terima Islam, perkara yang mustahak benar ialah tok guru tu sendiri. Tok guru tu sendiri kena tunjuk. Orang paling kena tunjuk gambaran Islam. Dengan tutur katanya, dengan tikah lakunya, dengan harta benarnya, dengan siapa gaulnya, benar-benar menarik perhatian orang. Tak payah untuk guru ni berfikir ke orang upah orang supaya masuk Islam, supaya sokong ni, tak payah. Tunjuk peribadi Muslim, tunjuk tikah laku Muslim, insya-Allah orang akan tarik dengan dia. Tak payah kita camping, tak payah kita bergapa sama sekali. Sebagaimana contoh telah ada dah, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan pepatah orang, buah mulut orang, apa ni comel dia. Jadi tok guru, tok ilmu, tok ayah, tok gapo, tok bela, tok gapo orang panggil tok ni sebagai tanda hormat orang kepada dia, perlu benar tunjuk zahir dan batin, luar dan dalam apa ni akhlak Islam. Akhlak Islam supaya orang tertarik dengan dia. Kalau inilah yang jadi masalah besar. Yang jadi masalah besarnya kita orang yang reti Islam ni, bila kita mengajar agama, serupa seakan-akan kita mengajar ilmu hisab gitu. Cikgu yang mengajar ilmu hisab ni, dan dia tulis kata itu yang tegak 1 juta, 2 juta sehari, budak-budak tu sekolah itu, cikgu ni ada mati titik. Munggu tulis juta, 2 juta sehari lagi kan? Kadang-kadang cikgu sendiri pun buat tetek ada. Jadi, kadang-kadang tidak persamaan di antara seorang cikgu yang mengajar ilmu ekonomi dengan harta dia sendiri. Menyebabkan orang kata, dia ni mengajar ekonomi boleh, tapi ucapan kedai aku tak payah. Dia fikir tak ada gaji dia kecil. Tuk guru agama tu jangan jadi gitu. Tuk guru agama baik itu untuk ayah, ini untuk guru, baik itu ustaz sekolah Arab, baik itu guru pondok, baik orang kampung, baik itu ini berapa kata boleh. Benar hak kita ajar kat orang ni, benar tu juga hak kita pakat kita. Kerana tuk guru yang pertama Islam di muka dunia itu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia buat supaya hak dia ajar kat orang, dia hak dia ajar kat orang tu hak tu dah hak dia buat. Kana khuluquhu al-Quran. Ini jadi masalah besar di kalangan kita ni ya. Tak seimbang di antara hak kita ajar dan hak kita buat. Kerana banyak di antara kita ni hak mengajar tu sebagai satu tanggungjawab. Tanggungjawab office kita panggil, tanggungjawab pejabat. Lepas tu hak aku hak lain, bukan satu aku, lembaga aku ni makan gaji. Ni bubuh gua tu sebutnya power ability untuk dia ajar. Wa hum yattabi'unahu wa yuqallidunahu. Wa yatarassamuna khutahu fi ma yaqul wa ma yaf'al. Dan masing-masing turut juga lakuh. Wa yatarassamuna khutahu, dan masing-masing orang zaman itu turut juga lakuh Nabi fi ma yaqul, pada apa yang Nabi kata, fi ma yaf'al, dan apa yang Nabi buat. Wa yuti'unahu ta'atal ikbar wal ikhlas wal hubb. Dan orang ramai taat ke Nabi bukan kerana takut, tapi taat sebagai menghormat ke Nabi, sebagai tunjuk ikhlas dengan Nabi, dan sebagai tunjuk cinta dan setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولم تكن قريش في أول الأمر تدرك ما في هذه الدعوة من خطر على سيرتها ودينها. Kata dia mula-mula Islam ni timbul itu, mula-mula Islam ni timbul, orang Quraisy sendiri tidak terasa bahawa agama ni akan jadi masalah naik ke batu kepala dia.
Mula-mula Islam ni timbul, orang Quraisy tidak berasa sangat bahawa Islam yang Nabi Muhammad ajar ni akan jadi masalah besar masa depan atas dia ni. Dia tidak berasa begitu. Fakana tanzuru ila Rasul wa sahbihi fala ta'bahu lahu. Oleh itu, maka mula-mula Nabi kita berdakwah, mula-mula Nabi kita mengajar itu, orang Quraisy yang kafir lagi itu, apa ni, tak beli pada Nabi. Dia yang mengajar lah. Dia yang bersalah je lah. Dia berasa apa? Ucapan Nabi, ajaran Nabi tidak akan jadi bahaya apa-apa pada dia. Dapat dia kata Tuhan stop. Dapat dia ajak semaya. Bagi dia yang mula-mula start tu, dia kata tak ada apa-apa. Dia tidak tindak. Wala tulqi balan ilaihim. Dia tidak beriati pun pada mereka. Tidak kata ambil perhatian apa. Tidak. Wala tara fi ma yaf'aluna syai'an tunkiruhu alaihim. Dawa Quraisy tidak menganggap bahawa tindak tanduk Nabi ini satu benda yang boleh menimbulkan masalah. Boleh menyusahkan mereka. Tidak. Mula-mula fikir. Innama huwa rajulun ikhtar nafsi khutatan fil hayah wa wafaqahu fiha nafrun nas. Orang kafir Quraisy mula-mula start itu dia anggap Nabi Muhammad ni sebagai satu orang yang kira nak cari makan. Sebagaimana orang nak cari makan tu ada dia buka kedai, rasa. Orang tu buka kedai jual air sebu. Orang ni buka kedai jual apa lagi? Jual kopi. Maka bagi kita orang hak cari situ juga ni, ikut dia lah saya rasa. Dia buka kedai buka ni. Dia tidak berasa bahawa kedai dia ni bukan sebagai kedai. Satu masa keluar akan laku habis kedai lain. Itu dia tidak berasa ni. Dia kata Muhammad ni satu orang yang kira nak hidup. Dia pakat cari 4-5 orang penakut-penakut dia. Bahawa la ya'du an yakuna wahidan min salasa. Kata dia, asalnya Muhammad ni dia fikir-fikirnya tak lebih daripada 3 jenis orang. Dalam dunia ni ada 3 jenis orang. Muhammad ni sah daripadanya. 3 lagi mana? Imma kahini yatawahamul haqqa tawahuman kama yusawwiru lahu tabi'uhu minal jinni summa yasuruhu kalaman ajwah fi alfazin masju'ah wa ibaratin mawdu'ah laha qaminun wa ramin. Kata dia boleh jadi Muhammad ni tu lucu. Ayah saya makan di sini ni. Saya jadi tu lucu. Duduk tengok di tembok. Ambil kalas foto, duduk putih. Kut lalu orang. Korang mari buat pak dahak, bujur di sini. Dia kata, ni nasib baik. Dia tidak. Jadi boleh lucu buat dia. Muhammad ni pun lucu juga lah. Wah, ayah saya makan di sini ni. Saya cek benda-benda pelik-pelik. Saya cek Quran ni betul lah. Quran ni tapi cakap saya orang Arab ni kagum. Cara susun perkataan, cara selit bahasa apa semua sekali itu menimbulkan rasa manis di telinga. Jadi Muhammad kata dia tu ujung, dia ada cara gawa dia. Gawa dia jadi mari ajar benda-benda hok tak dengar. Tak ada apa-apa tapi tidak dengar. Sepatut ujung sepatut kita kata gitu jelah. Itu mula-mula sunnah ya. Untuk nak menyedakkan hati. Walakin la tughni min al-haqqi syai'a. Tapi Muhammad tak ada buat apa ke dia. So وإما شاعر يهيم في أودية الخيال ويسبح في متاهات الضلال ويسحر الناس بحلو لسان وسحر بيان. Dan ada pula orang lain kata Muhammad tidak terujung tapi suka syi'in. Kalau anda sebut terujung orang kita sini mudah tahan. Kerana di negeri kita ni ada terujung. Tapi kalau sebut suka syi'in saya sikit. Kerana sebab kita tak ada suka syi'in. Ahli-ahli tukar syi'ir penyair ni pun tak berapa minat kita nak dengar. Kita tak faham berjadi dia pun tak faham juga. Benda yang kata tu. Orang paling syi'ir kabur ke berapa sajak kabur. Jadi tapi bagi negeri Arab cukup maju profesional syi'ir ni. Masing-masing orang bersyi'ir India, Pakistan, orang-orang di atas ni, orang paling atas ni ke berapa ni, orang yang cukup maju beda syi'ir ni. Sebenarnya Pak kita sini dalam radio dia ajak patuh ni memang baik. Semua duka kita ni satu kita ni dia main Cina jatuh cerita betul je. Dia tak usi dalam lain pada dia main atas Cina jatuh gitu. Sedangkan pantun sendiri itu benar molek. Ya kalau kita ni pandai menggunakan pantun, kita boleh berpantun, kita boleh nyebut kata-kata apa ni. Kita masuk fikiran-fikiran benar-benar bergenas dan menyebabkan orang yang berpensimun yang baik. Jadi dengan sebab ke arah itu tidak disudurkan, tidak dibajai, maka patut tinggal satu tafakkur, satu benda hiburan saja. Tidak boleh satu mata pelajaran. Tapi negeri Arab, apa ni, syair ini diperguna sepenuhnya. Jadi kata dia Muhammad ni boleh ditukar meja. Ataupun tukar syair yang kerja dia mengguna perkataan-perkataan yang jauh sunyi, awang yang mana menyebabkan orang itu khayal dengan itu. Dia kata dia, bukan dia boleh buat apa Muhammad. Itu dia. Fayattabi'uhu al-ghawun alladhi yusidu fil ardi, maka orang kata-kata hok ilmu dunia ya, dia duduk tengok anak mengajinya dia, wala yaslihu jawaban memang tak ada peluang untuk dari masyarakat.
Dua, wa imma sabi'un majnun. Dan boleh jadi Muhammad ni tu ujung produk, kita syi'ir produk, tapi bahasa kaki mertak. Dia capur gila sikit. Duduk wayak benda-benda, kok nenek tak wayak. Kok nenek kita tak letak aja kata, beri kata mereka. Tidak ke kaki mertak bahasa gila saja. Jadi, daripada tiga ni, boleh jadi berlaku sama Muhammad bin Abdullah. Min ulaika allazina tattari'u quluhum. Itu termasuk Muhammad ni jenis orang yang akal tak betul. Orang asyik fikiran dia. Fayakhrujuna ala dinil aba, yang menyebabkan dia keluar daripada agama tu ini. Jok tu nenek kita lagi semua fakku, jok tu nenek lagi minum arak, jok tu nenek lagi berala, jok tu nenek lagi pegang gundik, jok tu nenek lagi merokok nyamu. Tiba-tiba dia mari kata tak boleh bahasa kafir kata dia ni. Tak dengar kata tu nenek. Gitu. Sabit mana orang yang keluar daripada agama kafir lagi tak sabit. Saya berhubung bersama Nabzan Nawa. Nyebabkan dia satu masa kelak, bila orang tahu dia ni kafir, orang akan pulau dia. Sebagaimana kita pulang butuh tamak. Bila kita makan buah sama, butuh itu kita letak ini. Ini boleh dia, kalau makan macam. Kalau makan macam ni, belum dah sakit. Bagaimana kita letak butuh macam hari-hari, upah pada kita makan hak manis isi dia tu, begitulah Muhammad satu masa kelak, orang akan letak dia sebagaimana kita letak butuh sama hari-hari itulah. Dia dengar lagi lah, dia bahasa manis-manis. Manis-manis, bila siapa main tertentu, habis isi tidak letak ini. Muhammad nak jadi butuh kalau letak habis lagi. Dia dia kuasa yang pokok itu. ويضطرون الى الفرار منه. Dan satu masa kelak orang akan lari belakang tak dengar kata Muhammad. Fayaqduna hayatahum fi wahshatin wa inqibadin wa usr wa infirar. Maka orang itu akan menghabiskan saki baki umur mereka dalam keadaan keseorangan dan dalam keadaan gundah gulana yang panggil. Maknanya tak apa lagi dengan mana Muhammad ceramah ramah, mana Muhammad mengajar ramah. Satu masa kelak bila orang tahu Muhammad ni penipu, pelesu, membawa kata tak dengar kata ibu bapa, tak dengar kata tok nenek, maka orang terpulau dia terpisah. Ini rekod saya. Kata hatta ya'tiyahum al-maut fa yurihuhum wa yurihu minhum. Akhir sekali dia akan mati. Muhammad akan mati, maka orang kapur akan istirahat dengan dia, tidak akan serabut lagi bila dia mati dah. Kita pun susarnya dia susarnya kita bila dia mati. Tetapi wa yu'akkidullahu ta'ala lahum anna rasulahu Muhammadan laysa wahidan min ulaika. Tapi dalam masa dia baca pokok dia dan dia buat kesimpulan Muhammad ni kau tidak gila tak? Kau tidak kasih tak? Tujuh Allah Ta'ala turun ayat menjelas dengan begitu sekali jelas pada dia bahawa Muhammad ni tak berlaku. Gila pun tak, tujuh pun tak, mungkin dah reti. Wa yuqsimu ala dhalika. Dan waktu Tuhan ni berayat bahawa Muhammad ni tidak berlaku ketiga-tiga tu, Nabi Tuhan tupuh. Ayat mana? Ala uqsim bima tubqiruna wa ma la tubqirun innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'ir qalilan ma tu'minun wa la biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin. Dalam ayatnya adalah surah Al-Haqqah. Orang kata aku bersopa dengan mana hakmu boleh tengok dan bersopa juga dengan mana hakmu tak boleh tengok. Artinya atas muka dunia ni, mu jangan fikir sebanyak mana hak ada ni dah, hak ni jalan ada. Banyak mana hak mu tak nampak tengok lepas kata tak ada lah. Dah, mu kena reti. Atas dunia ni ada benda hak putih mata mu dapat tengok, dia ada putih mata mu tak boleh tengok. Bila Tuhan rakyat lagu tu, rupa-rupanya ada lagi dia benda makhluk yang kita putih mata kita dapat tengok, maka timu naik dulu. Tahu Tuhan kecek tu, ini bukan gelisah dia. Ada lagi benda hak mata kita dapat tengok. Walaupun tengok belah mana, walaupun pakai ni, walaupun pakai mikroskop, walaupun pakai mikrofon, radar, apa pun, ada benda hak yang manusia tak boleh. Benda tak tahu, kawan tak tahu. Cuma naik mula tu, mula takut, mula bunyi, mula berapa. Ini cara Tuhan tarik perhatian orang, tarik perhatian pendengar untuk dengar. Sekarang bila Tuhan support kita dia innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Quran ini adalah cakapan Rasul yang mulia. Quran ini bukan keluar daripada wajuna, bukan keluar daripada mulut penujul, bukan keluar daripada rekaan ahli syair, tapi dia ni kata-kata Rasul yang mulia. Rasul yang mulia ni boleh jadi Nabi sendiri dan boleh jadi Jibril alaihissalam. Wa ma huwa biqauli sya'ir. Dia ni bukan cakapan tukar syair. Qalilan ma tu'minun. Sikit sangat beriman. Wala biqauli kahin. Bukan juga kata-kata tu ujung. Qalilan ma tadhakkarun. Sikit sangat mu ingat balik.
Tanzilun min Rabbil Alamin. Dia ni mari dari mana? Mari daripada Allah yang jaga dunia seluruh. Cakapkan dia pandai-pandai. Kalau cakapkan ni keluar daripada waktu zaman Nabi kita duduk Mekah. Dan cara orang mongoh, cara orang mecok, dia tak boleh kecek banyak. Dia main apa nak mula, nak berapa? Dia nak kata tuan-tuan semua, apa tuan-tuan fikir kalau saya pula? Itu dia tak panggil tak mecok, dia panggil sarah. Tak gitu kan? Nak mula, tak kenapa? Dia sepatut gitu. Ini cara Tuhan kecek waktu apa ni masyarakat Mekah, dia tidak main tanya dia. Dia sepatut. Menyebabkan orang kebut kerana. Kitabah, adabul khitabah. Adabul kitabah makna sastra menulis. Adabul khitabah sastra sarah. Orang menulis, orang yang pandai menulis kadang-kadang tidak boleh sarah. Dia orang yang boleh sarah kadang-kadang tidak pandai menulis. Kalau sastra itu lain, bahasa itu bunga-bunga itu lain. Ini dalam pengajian sastra dia ajar. Sebab sudah ayat Mekah dari segi susunan bahasa tak serupa dengan ayat dunia. Kerana ayat dunia ni hampir habis dah. Menguh, mecek berapa ni. Saya sudah apa ketika mengajar. Bila mengajar, kena cakap panjang. Tidak cukup dengan cakap menguh, mecek berapa. Innahu tanzilun min Rabbil Alamin. Quran itu turun dari para Tuhan yang jaga langit dan bumi semua. Langit, bumi lagi dia jaga. Apa kata ni jaga Musa yang habis kecil. Walakinnahum la yusaddiqun. Tapi bukan kita ni aja tak mau beriman juga, tak mau percaya juga. Wa kullama ra'aw Rasulullah yahum bid-dahma wa yaqaluhum wa yunzilhum manazil al-karamati wal i'tibar sakhiru minhu. Iaitu setiap kali orang tu tengok Rasulullah ni ambil sakna, ambil duli dengan puak-puak dahmat. Dahmat ni kita panggil orang kapung lah. Bila orang tu tengok bau Nabi ni hormat sangat pada orang kapung, dia hormat ke orang kapung tak ada di kalangan orang tu. Dalam itu. Orang Mekah, orang waktu orang kaya-kaya dia duduk seku. Orang kapung duduk songok dia. Dan bila lagu ni kalau tuan pergi ke India, pas lelo ni boleh tengok lagi zaman yang ni. Kalau dia panggil zamindar. Dia panggil zamindar, orang panggil panas. 10-15 putih kapung tu kok dia sorang je. Tu dia duduk kat kopi besar saja. Kok lain juga masuk pipi ni ram jiran. Dia masuk ke nyokok dia. Nyokok ni duduk sana. Pas lelo dia ada lagi. Dan manusia macam ni, sesuatu yang dia demokrasi, kau kemuliaan, kau keagungan, dia tak isi. Jadi dia nasi sesuatu. Dia orang ni semua hoya. Bukan semua Tuhan pun. Semua hoya. Bila tengok orang depan dia tu sokai dia, bapa dia, maka habislah dia ujung rambut sampai ke depan dia hormat kasih. Jadi suka-suka ni muni tu dia raya apa? Kalau orang ni kata ni kena unik sudah. Habis. Marilah rakyat pun bangun yang dapur dia, habis. Jadi sebab itulah orang di buka film ni kata kemerdekaan tidak akan dapat lagi masalah perut tak dapat diselesaikan. Maka timbullah komunis, timbullah sebuah pembangunan dapur. Nak menyelesaikan masalah perut. Akhir sekali bila dia bui pembangunan dapur dia kata kena ingat. Kata ni kena ingat ni aku tak. Begitu pula. Dia jadi begitu pula. Buat jalan raya ingat. 5 tahun lagi ini aku lah. Padahalnya dia janji yang itu. Nabi tak bersama masalah ekonomi. Maka dia mesti luntur. Bila dia buat, maka dia ditarik kali ayat. Jangan dia tangan orang yang berisi. Macam-macam tu perkataan untuk nak bawa balik manusia ke zaman gua kan. Ini orang tak nak demokrasi, tak pohon nak panas kalau mana. Pokok tidak letak Allah atas kepala dia, maka selama itu dia biasa dia ni Allah. Sebab bila aku tak bersama kali. Setiap kali orang ni tengok Rasulullah dia bercakap gaul dengan orang kapung. Dan Rasulullah letak orang kapung ni atas gereja yang begitu hormat. Tidak sebagaimana pokok dia buat. Sakhiru bilhi. Orang ni buat nyanyi ke Nabi. Buat mengejek Nabi. Kerana Nabi letak orang kapung yang jahil yang miskin ni. Letak tempat yang terhormat. Dia ni kalau boleh orang kapung letak bawah. Dino makan makanan badan gitu je. Dia makan latin yang maha kosmosan. Habis cara hidup dia. Bila Nabi tu buat lagu lain sikit. Dia faham. Tak kira balik cara mana. Wa'abu alaih ayyatul rasulan. Thumma yahbuta binafsi ila mustawad dahma. Dan orang muka satu ke Nabi. Kerana Nabi ni Rasul. Bila Rasul pun dia turun diri dia ke tingkat al-kapur. Rasul lah Melayu duduk sekali al-kapur. Ni benda ni berlaku di kalangan orang Melayu dan ini satu sama itu. Jika tu orang Melayu tengah
mengagung-agungkan keturunan dari Raja Jemah. Bila Raja Jemah dia kena makan sabalah. Orang yang tidak Raja Jemah makan apa Jemah dia. Makan labada pun tak apa. Dan hak bekas Raja Jemah orang lain tak listik. Kalau tu juga puluh. Dia rakyat buat tu. Naik berapa? Pun dia baik. Raja tu lah berapa. Macam-macam. Boleh betul tak boleh makan. Kenapa? Kalau makan juga jadi pecah belut. Padahal boleh betul ni sedap. Bila sedap ni kata saya. Cara dia nak awal orang. Supaya orang ni. Allah, macam-macam cara Tuhan langsung dah sakit nenek kita. Sebab dia kata begitu dia sendiri tak tahu apa. Bukan dia wayak tu, dia tuju apa. Dia tidak tahu. Jadi dia kata, Ya Allah, wafillahum, warhamhum, wa'afihim, wa'amfa'anhum, bismillahirrahmanirrahim. Syukurlah kepada Allah Ta'ala. Mana kita bila tak pandang beri, tak pandang baca tu, kita berhenti. Bila kada mati. Alhamdulillah. Tak saya mati, kerja mata yakat, insyaAllah. Sebab kita kena mengaji hukmu. ويقول هذا للسفهاء. Bila kita tengok Nabi ni hormat ke kafir, tidak sebagaimana tua-tua dia kata ni agama ni untuk orang bodoh-bodoh, orang tua kita ni bukan bodoh. Apa nak agama ni kita orang baik-baik, orang sidik-sidik, orang kaya-kaya. Tak bodoh-bodoh lah Nabi Muhammad. Lau kana khairan ma sabaquna ilaih. Kami satu kiri dia. Lau kana khairan ma sabaquna ilaih. Kalau benar hak Muhammad ajar ni benar molek, takkanlah dia sendiri dia kita. Nama buat kita orang cerdik, kita orang kaya ke apa. Ini cara dia mikir cara kelas. Cara kasta. Kalau ajaran Muhammad ni benar molek, tak ada dia. Dia kita. Mudah kita ni bakar baik-baik. Dia di situ duduk. Dia tidak kira ilmu ni, dia tidak tuju bakar, dia tuju agama. Tak lelah ni bila tersebut Islam. Orang sekular, orang yang tidak ikut agama sebagai kuasa penyelesaian, dia kata, mana boleh kita belajar di Eropah, belajar PhD mana, tak ada sebut Islam. Islam ni dia pun orang sayung, dia kata, nasi. وَيَضْحَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كُلَّمَا رَأَوْهُمْ. Dia kata gelap bila tengok orang mukmin. Bila tengok orang mukmin ikut Nabi dia berjalan, dia senyuk-senyuk rasa. Ini saya dia kata. Dia tuan sebutnya, orang tafakkaru nabi akhbarihim, dan dia akan jadi buah mundur dalam masa dia kecil. Bila dia kecil sama-sama dia jumpa sama-sama dia, adalah benda. Tak jumpa lagi, apa tu dah. Dia ada buah dia. Ada alin apa dia masuk kapal nang isi. Ada buah. Ini saya dia. Wa yatanabbaru nabi ma yasna'una ma'ahu. Dan dia buat kita. Yatanabbaru makna buat benda Nabi, buat kita, buat apa yang buat sindir ni dia perbuatan mereka. Kalau ada orang istudi Islam yang mengajar kau menulis kau bersarah kau selama kuliah ke apa. Dia kata tak juga apa ada macam ni. Tiada buah tu. Dia bercakap dalam bentuknya yang masuk kasihan. Ini semua ni kerana kata Mekah dilebaskan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah sebut dalam ayat wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin surat Sada. Itu dalam tu ada ayatnya innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun. Orang-orang yang dosa Muhammad dia gelak-gelak main dengan orang mukmin. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan kalau puak-puak kafir tu lalu dekat dengan puak-puak mukmin, yataghamazun, dia senyuk-senyuk mata buat dia. Lalu dia senyuk mata dia. Wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Bila dia balik ke rumah, dia berjumpa anak buah dia, baliknya keadaan merah, dia keadaan dia. Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i dhalun. Bila puak-puak kafir ni berjumpa dengan puak-puak Muhammad, maka dia kata sama dia kata inna ha'ula'i dhalun. Puak tu puak sesat, baca tu puak lampau, puak sesat, puak ngacau, puak sebelah masyarakat macam itu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'ba'u bihim wa la yahsan. Tapi Nabi tak boleh. Dan Nabi tak ambil pada. Wala yahsan bi sufri mustizai, walaupun orang tua mengaji orang tu selesai Nabi, orang kan buat dia apa semua poli berapa kan. Bal huwa madin fi sabilih, bahkan Nabi meneruskan dalam usaha dia yad'u ila Allah ala basirah. Ya dipanggil manusia menuju kepada Allah dengan yakin nyata, wa atba'uhu min ad-du'afa yakthurun wa yatazayadun. Sedangkan pengikut Nabi sendiri yang terdiri daripada golongan mustada'afin tadi makin hari makin banyak. Dan dalam ujung ayat tadi kita tidak bawa ke habis. Ujung ayat tadi fal yawmal ladzina amanu minal kuffar yadhhaku 'alal ara'iki yanzurun.
Hujung ayat tu Nabi kata, atas dunia ni orang nyanyi sendiri. Kalau orang tu tengok ni, dia kata ni pokok besar. Fal-yawma alladhina amanu minal kuffari hakim. Hari ni Nabi kata, maksud hari ni hari kiamat. Hari kiamat ni. Tapi walaupun kiamat ni masih jauh lagi, tapi Tuhan guna kiamat, hari kiamat ni perkataan al-yawm. Al-yawm makna hari ni. Allah Ta'ala kiamat walau bagaimana jauh pun, tapi dengan sebab dia ketu bagi, maka hari ni dah. Bila sampai hari kiamat, dia dikira hari ni, alladhina amanu minal kuffari hakim. Orang mu'min pula, wa'inani main pada kata pula. Alal ara'ik yanzurun. Bila yang dia kata syurga tu dia tengok kata dia yang laka. Jadi boleh. Lah mainlah. Ni buat main atas muka dunia ni guna yang ni. Akhirat kelak aku seorang mukmin hok buat dengan dalam muka ni, letak apa kata, pas aku akak buah-buahan bila ada yang tu dia suka main. Tengok ada dengan kita kata ni ni tengok dia dia yang sikit. Ingat mai aku wajak ke awal-awal lagi jangan tu dah main. Dengan ni dia siap Islam. Dia tadasam ni para hadis ayat-ayat guna memiliki semangat itu. Semangat kita walaupun kalau dia buat main, buat menyanyi apa pun, kita yakin satu-satu. Banyak mana orang yang menyanyi akhirat nak akan juga balasan dia. Dan kita berdoa kepada Allah Taala bahawa orang menyanyi hak lama ni begitu lah boleh menyanyi. Kerana hak dia mau kata dengan hak Tuhan kata kawan saya. Hak Tuhan kata walaupun dia mau kata buah mamu jelas kalau saya Tuhan. Sebab tu benar hak Tuhan kata jangan tengok menyanyi atas dunia ni pun kita tengok dah susah payah dia lebih lagi akhirat. وقليلا من السادة بالحين sini. Sikit sangat. وقليلا من السادة dan sikit sangat daripada golongan pemimpin banyak hilm sini. Sikit sangat puak pemimpin masuk Islam. Hak dia masuk Islam dia turut Nabi yang menyokong perjuangan Islam ni tak kafir. Kalau orang tu dia kaya sikit, dia berpakat sikit, payah benar nak terima Islam. Kalau Islam ni berdekatan dengan benda hak canggah dengan jiwa dia. Yang malas, nak berani, tidur kena pecah. Misalnya kita nak pakai buat nak pergi batu, nak pergi pak naik kelak ini, nak pergi gotu, nak pergi gol ni kalau tu perjuangan Islam tak payah. Apa ya tak stop. Kita kata apa ya tak stop. Wah, nanti terus Islam ini sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.